有没有是你第一次来到这个聚会请举手？ Ada yang baru pertama kali datang di ibadah ini? 前面有几位，我们热烈的欢迎他们，好不好？ Kita sambut dengan meriah ya. 那这几位呢是会讲华语吗？不会，那感谢主，沟通就更方便。Ya, bisa berbahasa Mandarin jadi komunikasinya lebih lancar ya. 因为我不会讲英语， Saya nggak bisa bahasa Indonesia. 对不对？所以我们就可以沟通。 Jadi kita masih bisa berkomunikasi. OK， 这个不是我第一次来这里，这个是应该是我第4次，第3还是第4？今年不算，我说从开始到现在第4次。Ya, dari saya udah keempat kalinya di tempat ini. 就这么简单的翻译，讲了那么多话啊，感谢你。OK， 今天晚上我要分享一个信息，希望可以鼓励大家。 Malam ini ada sharing yang mau saya sampaikan, kiranya ini bisa menguatkan saudara-saudara semua. 我们要先翻到这个创世纪， Mari kita membuka dalam kitab Kejadian. 创世纪15章。 Kejadian pasalnya yang ke-15. 我要稍微提到这个亚伯拉罕这个人。 Kita akan mengutip dari Abraham. 你说这个人呢，生活了那么多年以前，他跟我们现在的生活有什么关系呢？ Mungkin saudara berpikir, orang ini kan udah zaman dahulu kala gitu ya, sama kondisi kita sekarang apa hubungannya? 你应该谈一些别的，谈一些做生意的人做得很成功啊，或者是企业家啊，做得很优秀，应该谈这样的人才对。 Pak Pendeta harusnya berbicara mengenai seorang yang sudah sangat sukses atau businessman yang sangat sukses gitu ya, yang sangat kaya, mestinya seperti itu. 是这个亚伯拉罕，他面对过我们所面对的各种各样的类似的问题。 Tapi ternyata Abraham ini juga mengalami hal-hal yang juga kita alami. 而且他在圣经里面是因为他得胜， Dan di dalam firman Tuhan dijelaskan karena dia menang, 是你我的一个榜样。 dia bisa menjadi teladan bagi saudara dan saya. Amen。 Amen. 你们没有说话。Amen。如果你不说话，对不起。 Ya saudara diem banget ya. 你要是不说话的话呢，我就不跟你回家了，我们就讲到12点好不好？ Jadi kalau saudara diem-diem aja, saya nggak pulang nih. Kita bicara sampai jam 12 nih. Amen。那好多了现在。你要知道，牧师也需要一些鼓励啊。 Ya, saudara tahu ya, Pak Pendeta juga butuh dukungan nih. OK， 我还要祷告，我们还没有祷告。OK， 可以祷告吗 ？OK， 我们来祷告。亲爱的主，再次我们来请你，来求你，来打开我们的心灵。 Tuhan, sekali lagi kami mohon Tuhan engkau membuka mata hati kami. 我知道，可能我们当中有一些人，他们正在挣扎当中。 Saya tahu di antara kami mungkin sedang dalam pergumulan. 我们都曾经遇到过挫折，各种各样。 Semua kami pernah mengalami kondisi yang sulit. 我们都是面对过这个信心的考验， Kami semua pernah mengalami ujian iman. 我们都会需要一些鼓励， Dan kami butuh dukungan. 我们也需要一些挑战。 Kami juga butuh pergumulan. 主啊，我求你今天晚上你打开我们的心， Malam hari ini kiranya Tuhan membuka hati kami. 让我们不但能够明白， Sehingga kami boleh mengerti. 而且让我们能够接受 Dan kami boleh menerima 从你而来的真理， kebenaran yang daripada 你的话语， firman-Mu, 你的信息。 sabda-Mu. 求你帮我们不要排斥我们不喜欢的那些， Tolong kami untuk tidak membuang yang kami tidak suka. 无论我们喜不喜欢，只要是从你而来，我们全部都要接受。 Apakah kami suka atau tidak, asal itu berasal dari Tuhan, biar kami terima. 我们求你天父给我们每一位这样谦卑的心， Bapa, kami mohon berikan setiap kami satu hati yang rendah hati 能够接受这样， untuk menerima kebenaran. 我们就知道我们因哪儿能够成长。
kami boleh tahu bahwa dengan itu kami boleh bertumbuh 我们能够被改变， dan kami bisa diubah. 我们能够得到突破。 Kami boleh menerima breakthrough. 求你帮我们， Tuhan tolong kami. 让耶稣的名求， Dalam nama Yesus. 阿门， Amin. 阿门。OK， 15章， Kejadian pasal 15. 我要知道这个亚伯拉罕他已经蒙神的呼召， Abraham sudah dipanggil Tuhan 他已经离开他的本地， untuk meninggalkan tempat asalnya. 他已经离开他的家族， Dia meninggalkan keluarganya. 他到国外去了。 Jadi dia istilahnya pergi ke luar negeri gitu. 他到了一个他不知道的地方，没去过的一个地方， Dia pergi ke satu tempat yang dia tidak kenal, yang dia belum pernah pergi, 不了解的一个地方， yang dia tidak tahu. 也许不喜欢的一个地方。 Bahkan mungkin ke tempat yang dia nggak suka. 当地文化我们知道他们非常不喜欢， Budaya setempat itu kita tahu bahwa dia sangat tidak suka. 他们的这个宗教信仰，他们肯定是不了解。 Untuk agama mereka pasti nggak ngerti gitu. 他们这个语言他们也不懂， Bahasa setempat juga pasti nggak ngerti. 可以说亚伯拉罕到那个地方一窍不通， Boleh dikatakan Abraham sampai ke tempat itu tuh nggak ngerti apa-apa. 完全的不懂这个地 Sama 方。 sekali tidak tahu mengenai tempat itu. 另外神给他那些应许，他还没有看见任何的事情开始实现。 Kemudian juga janji-janji Tuhan yang diberikan kepadanya belum satu pun yang dia lihat terjadi. 他为了得着一个所谓的一个家业，一个福分，一个上帝的应许，他就到了那个地方。 Demi mendapatkan warisan, demi mendapatkan janji Tuhan, dia pergi ke tempat itu. 产业我应该说不要说这种产业。 Jadi OK， warisan yang benar. 那么他到了那个地方了，已经多少年了，心里可能会开始感到疲倦。 Jadi dia sampai ke tempat yang baru itu sudah sekian tahun, mungkin hatinya menjadi lelah. 记得我们在读书的时候，我们这个体育课呢，要教我们跑步，跑那个跑步，跑步道吗？ Saya ingat waktu zaman sekolah ya, waktu pelajaran olahraga, kami diminta lari keliling lapangan. 有过吗？ Pernah nggak ngalamin? 小时候更年轻的时候，有的还年轻啊，有这个经验吗？ Jadi waktu zaman sekolah gitu ya, masih muda, ada pengalaman ini nggak kita lari keliling lapangan? 到了没有？时间到了没有？还差得太远了。 Udah belum ya waktunya, udah belum sih ya, kayaknya masih lama banget. 你开始想要稍微休息。 Saudara mungkin jadi kepengen istirahat, cepet-cepet istirahat. 知道这种感觉吗？ Ada rasa seperti itu. 然后呢，所以这个亚伯拉罕他在哪里？他肯定是感到累。 Jadi Abraham saat itu di tempat itu pasti juga merasakan capek. 他可能会有一些怀疑。 Dia mungkin mulai ragu-ragu. 我到了这个地方， Saya udah sampai nih ke tempat ini. 我付上了这个代价， Saya sudah bayar harga. 值得吗？ Apakah itu sesuai? 是值得的吗？ Sesuaikah? 因为你知道吗？如果我留在本地，我可以做很多的事情。 Karena saudara tahu kalau tinggal di tempat asal, saya bisa melakukan banyak hal. 他并不是没有事情可以做， Dia bukan yang nganggur nggak ada kerjaannya. 他可以投资在这里，投资在那里， Dia boleh invest di sini, invest di sana. 他可以在这里开店，在那里开店。 Dia bisa buka toko di sini, buka toko di sana. 他并不是没有信仰的一个人，甚至于说他们本来是拜偶像的。 Dia bukannya seorang yang tidak punya kepercayaan. Dalam firman Tuhan dikatakan mereka dulu menyembah berhala. 他们家可能已经有自己的神， Mungkin dalam keluarganya udah punya Allahnya sendiri. 他的亲戚都在那里。 Dan sanak saudara keluarganya di situ semua. 然后他跑到一个什么地方？ Lalu dia sendiri pergi ke satu tempat yang nggak tahu tempat 一个 apa. 迦南的一个旷野，一个沙漠。 Daerah Kanaan, sebuah padang belantara ya, sebuah padang gurun. 一个没有亲戚、没有朋友的一个地方。 Di tempat di mana tidak ada saudara, sanak keluarga, teman-teman tidak ada. 中国话说举目无亲。 Bahasa Chinese-nya tuh maksudnya kayak memandang sekeliling nggak ada saudara, nggak ada yang dikenal. 我要开
汉这样常义的时候，看他怎么挣扎。讨厌啊。不是故意的。说到哪里了 ？OK， 举目无亲啊。Jadi kita mandang sekeliling tidak ada yang dikenal, tidak ada saudara. 都为了什么呢？ Untuk apa? 这个产业到底在哪里？耶和华， Tuhan, warisan ini di mana sebenarnya? 你不是曾经应许过我吗？ Bukankah Tuhan sudah pernah berjanji? 你不是说你是全能的神吗？ Bukankah Tuhan bilang Tuhan itu Tuhan yang penuh kuasa? 那么请问你为什么不用你一点点的能力来帮我这个忙啊？ Kenapa ya Tuhan nggak bisa pakai sedikit aja kuasa Tuhan untuk bantu saya? Nggak ada suara, tidak ada jawaban, dan tidak terjadi sesuatu apapun. 但是神知道亚伯拉罕的这个考虑， Tapi Tuhan mengerti pemikiran hati Abraham. 他可能知道亚伯拉罕会面对这个， Dia mungkin dia tahu bahwa Abraham akan mengalami hal-hal seperti ini. 所以在这个15章的第1节，神跟亚伯拉罕说了话。 Jadi di ayat pertama dari pasal 15 ini Tuhan berkata kepada Abraham, 很简单，他说这些事以后，耶和华的话在异象中临到亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，你的赏赐是很大。” kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. 神那天跟亚伯拉罕说话，要提醒他，要鼓励他，要安慰他。 Hari itu Tuhan berbicara kepada Abraham untuk mengingatkan dia, untuk menghibur, menguatkan dia. 要让他继续的往前跑， supaya dia boleh tetap berlari ke depan, 要让他不要灰心。 supaya dia tidak putus asa. 你走这个道路， Jalan yang kamu jalani ini, 你选择驯服我的话语， pilihanmu untuk taat kepada firman-Ku, 你选择抛弃你的一切，为了我的吩咐， pilihanmu untuk meninggalkan segala sesuatunya demi perintahku, 你的赏赐一定是很大的。 upahmu pasti sangat besar. Amen. Amin. 你的赏赐一定会很大。 Upahmu pasti sangat besar. 那我们知道这个故事是怎么样，有什么样的一个结局，是不是？ Dan kita sudah tahu kan hasil akhir dari cerita ini, 上帝大大的祝福了亚伯拉罕， bahwa Allah memberkati Abraham dengan luar biasa. Amin. 但是他可能当时觉得呢，可能不值得了，算了，回去了吧。 Mungkin tapi saat itu Abraham mungkin berpikir, sudahlah pulang aja deh. 但是神当时就来跟他说话，就给他这样一个安慰。 Tapi saat itu Tuhan berfirman kepadanya dan menguatkan dia. 那么希伯来书的11章，希伯来书11章6 Kemudian 节， di dalam Ibrani 找到了，很少用的东西。OK 11章第6节是我们蛮熟悉的一段经文，其实。 yang sebenarnya ayat ini kita sering baca ya di Ibrani pasal yang ke-11 ayat 就是第6节，没有信就不能得到神的喜悦，因为来到神面前的人必须信神存在，并且信他会赏赐那些寻求他。 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 为什么在希伯来书里面有这句话？ Kenapa di dalam kitab Ibrani ada ayat seperti ini? 就是因为这些希伯来人，他们开始信耶稣，他们也开始感到一种心灵的疲倦。 Justru karena orang-orang Ibrani mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus lalu, tapi hati mereka mulai merasa capek, lelah. 他们刚刚信耶稣的时候，他们非常的开心，非常的喜乐。 Pada awal mereka percaya Tuhan, mereka penuh sukacita, mereka senang. 他们的一切都很顺利。 Segala sesuatunya lancar-lancar saja. 哪怕有人来逼迫他们，他们一样也是很激动的，很高兴。
Walaupun ada penganiayaan, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat. 但是为什么现在呢？这个作者要写这句话呢？ Tapi kenapa penulis kitab ini menuliskan ayat ini? 时间长了， Karena waktu yang panjang, waktu 等了 yang lama, 很久了。 setelah lama menunggu, 神的应许到底在哪里呢？ janji Tuhan tuh di mana? 甚至有人在考虑，我们要不要回到犹太教算了，不信耶稣了？ Bahkan ada yang berpikiran bagaimana kalau kita balik aja ke agama Yahudi deh. 所以有这个话写在这里，是来提醒他们，是来安慰他们，是来鼓励他们。 Jadi ada ayat ini yang mengingatkan mereka, yang menguatkan mereka. 你们跑的这场赛跑不是白跑的。 Bahwa pertandingan yang kalian sedang jalani ini itu nggak sia-sia. 你们只要坚持到底，你的赏赐就是很大的。 Asal kita tekun sampai akhir, maka upahmu akan sangat besar. 你的赏赐是很大的。 Bahwa upahmu akan sangat besar. 你 Amin. 跟旁边的人说，你坚持到底，你的赏赐就是很大的。 Katakan pada sebelah kiri kananmu, tekun sampai akhir, upahmu besar. 坚持到底，你的赏赐是很大的。 Tekun sampai akhir, upahmu besar. 不要累了， Jangan menjadi lelah. 信心总是需要经过这样的一个阶段。 Karena iman itu perlu proses, perlu menjalani waktu seperti ini. 应许来了，我们接收了，我们行动了， Janji diberikan, kita terima, kita jalani. 然后呢？ Lalu 没什么，我们在等候。 nggak ada apa-apa. Kita menanti dan terus menanti. 那么我发现大部分的人，他们什么时候会跌倒呢？ Lalu saya perhatikan kapan ya orang maksudnya 跌倒就是 terjatuh, 就是当他们在等候的这个阶段当中。 yaitu pada masa-masa penantian mereka. Amen。那么请问呢，我们为耶稣基督所做的一切事是值得的吗？ Jadi saya mau tanya, apa yang sudah kita lakukan bagi Kristus itu berharga nggak? 你有没有为耶稣基督牺牲过什么？ Pernahkah saudara sudah mengorbankan apa gitu buat Tuhan Yesus? 有吗？ Pernah? 没有吗？刚才我看见他们把这个奉献的这个袋子就寄过去， Tadi saya 不是 lihat 把一点东西投在里面吗？ petugas membawakan kantong persembahan. Bukankah saudara memberikan sesuatu ke dalamnya? 那个也是一种奉献，不是吗？ Itu juga suatu pengorbanan, satu pemberian. 那个也是一种牺牲，不是吗？ Itu juga merupakan satu pengorbanan, ya kan? 你有没有过那种感觉，就是说，你知道是该聚会，不想聚会，但是还是去聚会？ Apakah saudara punya satu perasaan nggak kepengen ibadah, kayaknya nggak kepengen datang, tapi akhirnya datang juga? 还是在家里看电视好啊，不要去教会了。 Kayaknya di rumah nonton aja lebih enak deh, nggak usah ke gereja deh. 我们可以去那个 mall 转一转啊。 Atau kita boleh keliling mall, makan-makan. 但是我们知道，我们作为基督徒，我们应该成为一个忠心的基督徒，对吗？ Tapi kita tahu sebagai seorang Kristen, kita harus menjadi seorang Kristen yang setia. 不是凭着感觉走， Bukan hanya melangkah mengikuti perasaan. 我们接受一些原则，这些原则成为我们生命中的一种向导，带领我们的一切的行为。 Kita menerima prinsip-prinsip dari Tuhan dan prinsip itu yang menuntun kita menjalani hidup. Amen。 Amin. 你有没有这样的事情？有没有过这样的事情？ Pernah saudara alami hal-hal seperti itu? 你没有，我有过。 Saudara mungkin kan saya ngalamin. 我作为牧师，有时候不想去教会，Sebagai pendeta pun saya kadang merasa nggak kepengen ke gereja. Saudara percaya nggak? 刚才上台有好多的成功，对吗？ Tadi di atas panggung ada banyak pengerja di sini. 你做牧师，你是来赚钱的，你可以得到钱，所以你来做，是吗？ Mungkin dibilang kamu tuh jadi pendeta dapat uangnya, jadi kamu datang untuk mendapatkan uang. Benar begitu? 或者是你说成功了，他们也有也给他们一点什么小费，或者他们是有动机的来做。 Atau mungkin pengerja yang lain, mereka juga mungkin ada pemberiannya. Jadi
ada maksudnya, ada motivasinya mau datang. 如果人来教会为了得到钱，他是全世界最棒的一个人。 Kalau seseorang ke gereja hanya demi uang, dia adalah orang yang paling bodoh di dunia. 赚钱都不是在教会里面，是在外面的。 Kalau mau cari uang, carinya bukan di gereja, tapi di luar. Amen。 Amen. 来做这个不是为了钱， Dan kita melakukan pelayanan bukan demi uang, 不是为了物质的东西， bukan demi hal-hal duniawi. 我们所盼望的不是物质的东西， Yang menjadi pengharapan kita bukanlah hal-hal yang duniawi, 我们所盼望的是上帝赐给我们的赏赐。 tapi yang kita harapkan adalah pemberian dari Tuhan. Amen。阿门。 Amen. 那这个巴勒斯呢？巴勒斯做生意不是吗？ Pak Husin seorang businessman. 巴勒斯今天晚上你来这个教会，你赚了多少钱呢？ Pak Husin ke ibadah ini malam hari ini dapat untung berapa ya? 我相信他到别的地方可以大赚钱了呀。 Saya percaya kalau dia pergi ke tempat yang lain mungkin malah menghasilkan uang lebih banyak. 那为什么选择要来这里？ Lalu kenapa pilihannya datang ke sini? 我们寻求的是别样的赏赐， Yang kita cari adalah upah yang lain, 从神而来的祝福， yaitu berkat yang dari Tuhan. 值得的吗？ Berhargakah? 刚才我们听这个巴勒斯说他亏本了，今天他赔钱来这里了。 Tadi kata Pak Husin dia malah rugi ya, dia malah buang uang di sini. 你不能够叫什么用钱来衡量这个， Ini tidak bisa diukur dengan uang. 你永远不能够来用这个金钱衡量神的祝福。 Dan kita juga tidak bisa mengukur berkat Tuhan dengan uang. 有的人他们认为祝福是等于钱， Ada yang merasa namanya berkat itu ya artinya uang. 这个是一个错觉， Tapi ini adalah satu kesalahan. 100%一个错觉。 100% salah. 有时候钱不是祝福，而是种子。 Kadang-kadang uang tidak menjadi berkat, malah merupakan kutuk. 因为时间的关系，我没有时间来进一步的讲这个，所以我们就继续讲这个。 Karena waktunya terbatas ya, saya nggak bicara mengenai uang itu ya. Kita balik. OK， 那么我们要翻开这个以弗所书啊。 Kita buka dalam kitab Efesus. 我们今天晚上要问自己一个问题： Malam ini kita mau tanyakan satu pertanyaan. 值得吗？ Berhargakah? 值得吗 Berhargakah?？OK， 以弗所书保罗用了很大的一个篇幅来跟这个以弗所人讲，他们在基督里面所得到的产业。哈利路亚。 Paulus dia menulis kitab ini untuk memberitahukan kepada Efesus warisan yang mereka terima di dalam 我 Kristus. 们读1章11节。 Kita baca di pasal 1 ayat 11. 那凭着自己旨意所计划而行万事的，按照他预先所安排的，预定我们在基督里得基业。Di ayat 11 bagian pertama, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. OK， 在他里面，在基督里面，我们得了基业。Amen。 Di dalam dia, di dalam Kristus kita dapatkan bagian. 你跟你旁边的人说，在基督里面我们得了基业，好不好？ Katakan sebelah kiri kananmu, di dalam Kristus kita mendapat bagian. 我来检查有没有顺服，有没有不顺服啊？ Saya lagi perhatiin nih, ada yang taat nggak? Ada yang nggak taat nggak? 你说这个牧师太霸道了吧，太欺负我们了。对，我们要宣告神的话语。Kita mau deklarasikan firman Tuhan, amin. 在基督里面我们得了基业。 Karena di dalam Kristus kita mendapatkan bagian. 在这个上面还有14节。 Dan di ayat 14, 他说：“这圣灵是我们得基业的凭据，直到神的产业得赎，使他的荣耀得着颂赞。”
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. 我告诉你，在基督里面，你有一个职业，你有一个产业。 Saya mau beritahukan kepada saudara, di dalam Kristus saudara punya bagian, punya warisan. 耶稣亲自为你预备了一个基业， Tuhan Yesus sendiri yang telah menyediakan bagian itu. 你要不要？ Mau nggak saudara? 多少钱呢、 Dapat duit? 不能够用钱来衡量这个事情啊， Ini nggak bisa diukur dengan uang. 远超过多少钱这个概念， Bahkan lebih dari hanya sekedar kata-kata berapa duit gitu. 是包括现在、 Karena itu melingkupi sekarang 未来， dan melingkupi yang akan datang. 一直到永生， Bahkan sampai kekal selama-lamanya. 永永远远的祝福。 Itu adalah berkat untuk selama-lamanya. 耶稣基督赐给我们各种各样的福气，在基督里面。 Tuhan Yesus memberikan segala macam berkat di dalam Kristus buat kita. 保罗写这个是他要让以弗所人知道， Paulus menulis ini supaya orang Efesus tahu 你们这个投资啊是非常值得。 investasi saudara ini sangat berharga ya. 那么一个投资呢好不好？怎么决定？ Sebuah investasi itu baik atau tidak itu gimana ya menentukannya? 如果是一个好的投资呢，怎么能够决定是好不好？ 怎么决定呢？ Apa yang menentukan sebuah investasi itu bagus apa enggak? 对啊，有没有回报，对吗？有没有收获？ Apakah ada hasilnya? Apakah ada returnnya ya? Ada imbalannya? 没有的话，那是一个什么样的投资呢？ Kalau yang nggak ada imbalan itu maksudnya investasi apa? 会本好的还是不好？不好。 Jadi kalau yang tidak ada imbalan itu investasinya tidak baik. 在耶稣基督里面，我们这个投资，我们这个奉献，我们的时间，我们的信心，我们的献为耶稣基督而牺牲的，是大大的有赏赐。 Di dalam Kristus semua investasi kita baik itu waktu, uang, segala sesuatu investasi kita itu berharga, pantas. 保罗告诉以弗所人说，这个远超过我们所求的，我们所想的，我们所求的。 Bahkan Paulus dia memberitahukan kepada Efesus ini lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. 你现在能够为自己求什么呢？ Saudara sekarang bisa meminta apa untuk 一 saudara 个 sendiri? 最理想、最美好的一个事情，你能够想到什么？ Hal yang paling baik yang saudara bisa pikirkan apa? 你能够为自己啊想到什么样的最八零八度的一个事情，能够想到哪里？ Apa hal yang paling baik, yang paling indah yang saudara bisa pikirkan untuk diri saudara sendiri? 想到什么呢？ Apa yang bisa pikirkan? 我们好久都想不到。我不知道你会想到的，可能是与你的Mungkin rumah mewah di sebuah pulau ya dan sebagainya. 全地你都知道你这个人，因为你是最有钱的、最厉害的。 Mungkin seluruh Indonesia tahu nama saudara paling hebat, paling lihai. 不是说seluruh Indonesia itu 不够了，那个远不够，seluruh东南亚都知道你这个人的。 Ya mungkin seluruh Indonesia nggak cukup, ya seluruh Asia Tenggara tahu nama saudara. 最成功的， Yang paling sukses. 孩子都成功了， Anak-anaknya pun sukses semuanya. 孙子孙女都成功了， Bahkan cucu-cucu semuanya sukses. 钱永远不是问题啊。 Untuk selama-lamanya yang namanya uang itu tidak menjadi masalah. 健康begitu bagus，能够活到100岁啊，很容易啊。 Kesehatannya juga sangat bagus, bisa hidup sampai 100 tahun. 告诉你，你能够为自己想到的最美好、最奇妙的，差的实在太远了。 Saya beritahukan kepada saudara hal yang terbaik, yang terindah, yang saudara bisa pikirkan itu bahkan masih sangat jauh dengan janji Tuhan. 神为我们预备的远超过这一切，你知 Yang 道吗？ Tuhan sediakan bagi kita itu melebihi semua yang kita bisa pikirkan. 真的，你这个话不是我的话，这个是神的话。 Dan perkataan ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. 问题是我们信不信， Yang menjadi masalah adalah kita 对不对 percaya
ini benar. 所以保罗他这个以弗所人他们不懂，要为他们祷告，愿神赏给他们诗的灵、智慧的灵，让他们的心眼能够被打开起来，他们才能够来明白神这个奥秘。 Jadi Paulus dia berdoa untuk orang Efesus supaya hati mereka dibukakan, supaya mereka mengerti keajaiban ini, rahasia ini. 最可惜的是，我们经常神为我们预备了这么多美好的事，我们才不知道。 Jadi sangat disayangkan bahwa Tuhan sudah menyediakan segala hal yang baik bagi kita, tapi kita nggak tahu. 可能我们寻求一种祝福，但是神为我们预备的是别样的一种祝福，不是我们想的那个，但是他为我们预备的是更好的，我们偏偏要这个，我们就没办法享受他为我们预备真正的祝福。 Mungkin kita menginginkan sesuatu berkat, tapi sebenarnya Tuhan sudah menyediakan berkat yang lain yang lebih baik, tapi karena kita ngotot pengen berkat yang ini, kita nggak bisa menikmati berkat yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Amen. 那么，在这个世界上最智慧的 Di dunia ini yang paling berhikmat, 投资、 investasi yang paling berhikmat, 最成功的企业家， businessman yang paling berhasil, 就是在耶稣基督里面存他们的财宝。 itu adalah orang-orang yang menyimpan harta kekayaannya di dalam 你 Kristus. 不要想，我这个牧师他讲的是钱，我讲的一点都不是钱的问题。 Jangan saudara berpikir, wah ini pendeta ngomongin soal duit nih ya. Yang saya katakan sama sekali bukan soal uang. 钱只不过是一个代表而已。 Uang itu hanyalah sebuah lambang ya. 我现在讲的是你的生命投资在耶稣基督里面。 Yang sekarang saya maksudkan adalah hidupmu kau investasikan di dalam Kristus. 是最完美， Itu adalah yang paling sempurna, 最有回报， yang paling ada imbalannya, 最有这个有收获的一个投资， yaitu investasi yang paling ada hasilnya. 远超过一切其他。 Dan itu melebihi dari segala yang lain. 我们都是很佩服这些成功的企业家， Kita seringkali kagum ya dengan businessman yang berhasil. 可能他们用钱用得好， Mungkin mereka pandai mengatur dan 但 menggunakan 是 uang 如果 mereka. 生命没有投资在耶稣基督里面，他们最宝贵的一个神给他们的一个东西，他们没有投资的好。 Tapi kalau mereka tidak menginvestasikan hidup mereka di dalam Kristus, maka yang paling berharga yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka sekalipun mereka nggak bisa menikmati. 他们就不是智慧的人。 Mereka bukan lagi disebut orang bijaksana. 可能你用钱用的不怎么好， Mungkin saudara nggak begitu pintar mengatur 哎呀， uang. 钱一来就走了，怎么回事不知道。 Jadi uang masuk udah sebentar kemudian mengalir, nggak tahu deh apa yang terjadi. 但是如果你投资你的生命在耶稣基督里面，我告诉你，你是一个智慧的人。 Tapi jika saudara menginvestasikan hidup saudara di dalam Kristus, saya mau beritahukan saudara adalah orang yang bijaksana. 你是一个成功的人， Saudara adalah seorang yang sukses. 你是一个蒙福的人。 Dan saudara adalah orang yang diberkati. Amen。 Amin. 因为神的应许，神的赏赐，神的祝福会远超过我们所想的。 Karena janji Tuhan, pemberian Tuhan itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. 信不信由你。 Saudara mau percaya? 我已经决定，我投资我的生命在基督耶稣里面。 Tapi untuk saya sudah menentukan bahwa saya mau menginvestasikan seluruh hidup saya dalam Kristus. 你知道吗？如果这个一上你就是这样子，一只脚在教会里面，一只脚在世界里面， Saudara tahu kalau satu kaki di dalam Tuhan, di dalam gereja, dan satu kaki di dalam dunia, 可能你不是很懂这个意思，这个代价，这个投资。 mungkin saudara belum begitu ngerti yang dimaksud dengan investasi ini. 但是你把你自己完全的投入这个基督里面， Tapi jika saudara memberikan diri sepenuhnya kepada Kristus, 你的钱也好， baik uang saudara, 你的才干也好， baik talenta 你 saudara, 的时间也好， baik waktu saudara, 你的资源也好。 baik sumber saudara, 你说我一把它投入进去，一把它奉献进去，就拿不回来了。
mungkin saudara berpikir, wah kalau semuanya diinvestasikan, diberikan, dipersembahkan, wah nggak bisa diambil balik dong. 你就开始知道我应该向神等候、盼望神迹。 Saudara harusnya maksudnya menantikan Tuhan, menantikan imbalan yang dari 这 Tuhan. 个是人永远不能够做。 Ini adalah hal yang manusia tidak bisa berikan. 那告诉你最智慧的一个投资、一个事情，就是在耶稣基督。 Jadi saya mau beritahukan investasi yang paling bijaksana adalah di dalam Kristus, 就是在神的国里， yaitu di dalam kerajaannya. 你永远不后悔。 Saudara tidak mungkin menyesal. Amin. OK， 那么我现在要讲到我的重点，就是在这个18节，也是一章的18节。 Ya, saya mau masuk ke dalam poin saya di Efesus 1 ayat 18. 我说，并且使你们心灵的眼睛明亮，可以知道他的呼召有怎样的盼望，他基业的荣耀在圣徒中是多么的丰盛。 Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. OK， 这个时候保罗开始稍微改变他的思路。 Saat ini Paulus ada sedikit maksudnya mengubah jalan pikirannya. 我现在也开始稍微改一下我强调的一些方面。 Saya juga mau membelokkan sedikit tekanan saya. 刚才我们谈到我们在基督耶稣里面所得的基业 ，Amen。 Tadi kita sudah katakan warisan atau bagian yang kita miliki di dalam Kristus. 首先，我先问你们，你们同意不同意我的观点？ Sebelumnya saya mau nanya, saudara setuju nggak dengan pengajaran 就 yang 是 tadi? 我们投资生命在耶稣基督里面是值得的。 Yaitu bahwa kita menginvestasikan hidup kita dalam Kristus adalah berharga adanya. 同意吗 Setuju? ？Amen。OK， 因为什么呢？我们有赏赐。 Karena apa? Karena kita memiliki upah. 你叫我去投资，我要有一个回报。 Jadi kalau saudara menginvestasikan sesuatu kan pasti mengharapkan imbalan ya. 神叫我们投资生命也不是例外。 Dan Tuhan meminta kita untuk menginvestasikan hidup kita, itu juga tidak terkecuali. 有他的回报。你们 Itu ada imbalan, ada upah dari 可 itu. 能不是我们想要的，我给了100千了，我希望有一条，没有什么。 Mungkin tidak seperti yang kita pikirkan, misalnya saya invest 100.000, nanti saya mau dapat 1 juta. Nggak seperti itu ya. 这个是开玩笑说的。 Ini hanya maksudnya bercanda doang nih ngomong begitu. 那个好像神是一个小偶像啊，我们就给多少，他就应该给我们多少，不是这样。 Karena seakan-akan Tuhan itu seperti patung ya, yang kita investasikan berapa lalu kita akan dapat berapa. Tidak 我们 seperti itu. 希望能够成长，不要想的那么幼稚。 Jadi kita mau bertumbuh menjadi dewasa. Jadi pikiran kita juga jangan kekanak-kanak. 我奉献100千了，我要相信神的回报远超过一条。Amen。 Saya menginvestasikan 100.000 dan saya percaya bahwa imbalan yang dari Tuhan lebih dari hanya sekedar 1 juta. 因为你不能够用金钱来衡量这个祝福。 Karena saudara tidak bisa menilai berkat Tuhan dengan uang. Amen。 Amin. 我发现有很多家庭开始来我教会，很多家庭他们已经赚了一些钱，赚了一点钱了，但是现在他们家庭一团了，有什么用？ Jadi ada keluarga jemaat saya itu mereka bisa menghasilkan uang, mereka punya cukup, tapi keluarga mereka berantakan. Lalu apa gunanya? 金钱不能够带给我们真正的祝福。 Jadi uang itu tidak bisa membawakan berkat yang seutuhnya buat kita. OK， 我讲了这么多，就因为我要讲这个18节这里保罗开始讲耶稣基督的基业。 Di ayat 18 Paulus mulai menyampaikan mengenai pengharapan yang terkandung dalam Kristus. 这个是有双重的意思。 Ini ada arti ganda.
前面他已经讲过关于我们在基督里面的基业。Yang pertama dikatakan mengenai bagian kita di dalam Kristus. 但是现在保罗开始讲的是基督的基业。 Tapi yang saat ini dikatakan adalah pengharapan dalam Kristus. 我要告诉你的是，神是最有智慧投资的。 Saya mau beritakan buat saudara bahwa Allah adalah investor yang paling berhikmat. 如果神要做生意，你认为呢？他会做得成功还是失败？ Kalau Tuhan mau berbisnis, menurut saudara bisnisnya Tuhan akan berhasil atau gagal? 一定成功了， Pasti berhasil ya kan? 那么神投资一定有收获。 Jadi yang diinvestasikan Tuhan pasti ada hasilnya. 那么神投资了什么呢？ Lalu apa yang Tuhan sudah investasikan? 他投资了耶稣基督，他的独生子。 Dia sudah menginvestasikan Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. 他奉献了耶稣基督， Dia mempersembahkan Tuhan Yesus Kristus. 为了什么呢？ Buat apa? 为了多少钱？ Buat berapa uang? Buat berapa ya? 不是为了钱呐、Tapi bukan untuk uang. 耶稣基督的宝血，我们知道是远超过任何金钱的价值。 Darah Kristus kita tahu itu jauh melebihi nilai dari sebuah uang. 他要的那件远超过金钱的价值就是什么呢？ Itu yang diberikan lebih dari hanya sekedar nilai uang. Itu untuk apa? 耶稣所得到的基业就是什么呢？ Apa yang Tuhan Yesus dapatkan? 耶稣基督他所得到的基业就是你我。 Bagian yang Tuhan Yesus Kristus dapatkan adalah saudara dan saya. 耶稣做生意做得成功，我告诉你， Tuhan Yesus berbisnis itu berhasil banget ya. 他奉献他的生命，投资他生命一定有回报。 Dia mempersembahkan hidupnya, dia menginvestasikan hidupnya, pasti ada imbalannya. 他给出去一定有赚回来的。 Apa yang dia berikan, pasti dia terima kembali. 耶稣基督所得回来的就是什么呢？ Apa yang Tuhan Yesus Kristus terima kembali? 就是我们来侍奉， Itu adalah kita kembali melayani dia. 就是我们来相信他。 Yaitu supaya kita percaya 那 kepadanya. 么我们翻到第5章 Kita lihat di pasal 5 25节， ayat 25. 第5章25节， Pasal 5 ayat 25. 到27节。你们做丈夫的要爱妻，好像基督爱教会，为教会舍己，为的是要用水接着道把教会洗净，成为圣洁，可以做荣耀的教会归给自己，什么污点、皱纹等也没有，而是圣洁，没有瑕疵。 Ayat 25 sampai 27, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 耶稣在这里圣经说，耶稣舍己，对吗？ Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya. 他为什么要舍己呢？ Kenapa dia perlu menyerahkan dirinya? 就是那天他非常想死吗？我今天没什么事干，我想去死。 Mungkinkah dia saat itu dia kepengen mati gitu, lalu dia merasa hari ini saya udah nggak ada kerjaan, pengen mati 我 aja 已 deh. 经活了33年，已经够了吧？我就去尝试一下这个死是什么样的感觉，是这个吗？ Saya udah hidup 33 tahun, cukup deh saya mau nyoba ngerasain yang namanya kematian itu seperti apa, begitukah? 耶稣去死，耶稣基督舍己是有目标的。 Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menyerahkan dirinya itu ada maksudnya. 是他的一个投资， Itu adalah investasinya. 他有想得着的， Ada yang dia ingin dapatkan, 但是只有一个办法， tapi hanya satu cara. 你要赚大钱吗？ Apakah saudara mau untung besar? 你
必须要先把钱投出去， harus investasi dulu, tanamkan uang dulu. 对不对？ Benar nggak? 是不是这样？ Benar nggak? 同样的，你要得着宝贵的事物呢， Sama kalau kita ingin mendapatkan hal yang berharga, 你必须要先给出去最宝贵。 maka kita harus berikan dulu sesuatu yang paling berharga. 所以在这里圣经说，耶稣基督为教会舍己。 Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya, bagi jemaat, bagi gereja. 他要用他的道来把教会洗净， Dan menguduskan, menyucikan dengan firman-Nya 让教会成为圣洁， supaya gerejanya menjadi kudus, 充满荣耀， penuh dengan kemuliaan, 没有什么污点， tanpa cacat, 也没有皱， tanpa kerut, 圣洁没有水。 dan atau yang serupa itu, jadi tidak bercela. Amen。 Amen. 他要教会成为他的新娘， Dia mau gerejanya itu menjadi pengantinnya. 他付上了重价， Dia telah membayar harga yang mahal 他要得到的， yang dia ingin dapatkan. 他要 Saya 得 beritahu 到的 saudara, 不是我牧师， yang dia ingin dapatkan bukan saya pendeta Rory saja, 不单单是巴布斯， bukan hanya Pak Husin saja 或者帕道， atau Padau, 或者就是前台的贵宾， atau mungkin teman-teman kita di 是 depan. 我们你们想要的。 Tapi saudara dan saya, setiap kita dia inginkan. 他要看见是你的手，不是我，是你的手举起来在他面前长。 Dia mau melihat tangan kita, bukan hanya tangan saya, tapi tangan saudara dan saya, kita semua terangkat untuk memuji dia. 你是他的， Saudara adalah imbalan atau adalah bagiannya buat 他 buat 想要 Kristus. 他想要看见你的口，你本来想要说不应该说的话，改成赞美。 Dia ingin melihat mulut saudara yang awalnya pengen mengatakan hal-hal yang dia tidak inginkan, itu menjadi mengatakan pujian buat Tuhan. 我教会有一个姊妹， Di gereja saya ada seorang jemaat, seorang tante. 我真的有时候烦死我。 Jujur ya, kadang-kadang saya juga susah gitu. 因为每当有不好的事情发生的时候，感谢主，感谢主。 Karena kalau ada hal-hal yang buruk terjadi, dia katakan puji Tuhan. 我说明明是不好的事情，你干嘛偏偏要去说感谢主这句话呢？ Saya katakan itu kan perkara yang jelek. Kenapa kamu mau aja sebut terima kasih Tuhan? 然后我曾经试过来纠正他，说这个不是应该的，你要像这样说不对啊。 Saya mau mencoba memperbaiki dia. Ini nggak pantas ya. Kayaknya kalau ngomong begini tuh nggak benar. 你让他什么事情让他不高兴，他说这个不对，你用主的名不应该这么用啊。 Jadi saudara melakukan sesuatu yang mungkin membuat dia tidak senang, tapi ujung-ujungnya yang keluar lewat mulutnya adalah puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kayaknya nggak benar ya, menyalahgunakan nama Tuhan ya. 但是有一次我问他，我说你为什么每一次有不好的事情发生，你有好的事情说感谢主就可以啊？你想要说的积极的，你可以说感谢主，但是每当你不高兴，你说感谢主，我说你到底是为什么呢？ Saya pernah suatu waktu bertanya kepada dia, kenapa sih setiap hal buruk terjadi kamu selalu bilang puji Tuhan, terima kasih gitu? Ya maksudnya kenapa? 知道他怎么样回答？我天主之前我有光。 Saudara tahu jawabannya, jadi dia itu sebelum percaya kepada Tuhan, dia adalah seorang yang rendah diri ya. 所以他说每次有令我不高兴的事情发生，我就说这个，然后他用英文说我听不懂，但是不好听的一句话。 Jadi seorang yang pesimis ya. Jadi setiap kali dia berhadapan dengan hal-hal yang tidak baik, dia selalu mengatakan hal-hal yang buruk. 那么他说现在我信了主，我
认为我应该继续说那个吗？还是说感谢主？还是说感谢主好吗？ Jadi sekarang saya sudah percaya Tuhan. Nah, menurut Pak Pendeta, saya kalau ketemu hal yang buruk, saya mesti seperti dulu omongannya kayak gitu, atau saya ganti jadi puji Tuhan, terima kasih. Oh ya benar, puji Tuhan aja terima kasih. Amin. 我说的就是神要就是看着你这个舌头，不要说那个，而要说感谢主。 Yang saya maksudkan adalah bahwa Tuhan mau melihat mulut kita mengatakan bukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, tapi pujian, syukur kepada 我 Tuhan. 发现在印尼有一个现象，人总是希望那个所谓的伟大的牧师。 Saya mulai memperhatikan di jemaat di Indonesia ini ya kayaknya mengharapkan ada pendeta yang besar yang mau mendoakan mereka. 第一，我告诉你，没有一个伟大的牧师，只有一位伟大的牧者，就是耶稣。 Saya beritahukan kepada saudara, pertama, tidak ada yang namanya pendeta besar. Yang ada adalah gembala agung, pendeta Tuhan kita yang besar. 但是另外我要告诉你是，耶稣要看见的，你知道他最想要看见的吗？ Dan satu hal lagi yaitu Tuhan Yesus paling ingin lihat itu apa ya? 是你自己归下在他面前，你自己。 Yaitu bahwa saudara sendiri berlutut di hadapannya dan berdoa sendiri kepadanya. 你是他的孩子， Karena saudara adalah bagiannya, warisannya, miliknya. 你是耶稣基督所得着的。 Saudara adalah yang Tuhan Yesus mau dapatkan. 所以呢，你现在如果你明白这个概念，我明白这个概念的时候，真的是给我很大的一个。 Jadi ketika saudara mengerti kebenaran ini adalah satu hiburan yang besar buat saya. 我就明白我的一举一动都在耶稣的眼里很重要。 Jadi saya tahu bahwa setiap perilaku saya besar maupun kecil itu sangat berharga di mata Tuhan. 你有没有过那种感觉，就是好像你想赞美神，但是不是发自内心，好像有点假的那种感觉。 Saudara pernah merasakan pada saat saudara memuji Tuhan, seakan-akan pujian itu tidak dari hati, jadi kayak muna gitu ya, pura-pura. 告诉你，我们赞美神不是为了自己，而是为了他。 Saya beritahu saudara bahwa pujian yang kita naikkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. 你有没有感动？他有感动。 Apakah saudara merasakannya atau tidak, tapi dia merasakannya. Amen. Amin. 你赞美他，他有感动。 Saudara memuji dia, Tuhan merasakannya. 就像你叫什么？表扬你的太太、你的先生，或者是你的孩子。 Sama seperti ketika saudara memuji atau memberi penghargaan kepada istri atau suami atau anak saudara. 你说出来，不是为自己有一个感觉，是让他感呀。 Jadi ketika saudara mengungkapkannya, itu bukan untuk supaya saudara sendiri merasakan sesuatu, tapi supaya orang yang saudara sebut itu untuk merasakan sesuatu, bukan? 你有没有感觉反正他有？ Apakah saudara merasakan sesuatu apa tidak, itu nggak penting, yang penting mereka merasakan sesuatu. 耶稣没有一个完美。 Tuhan Yesus tidak punya satu gereja yang sempurna. 耶稣没有一个完美的基督， Tuhan Yesus tidak punya seorang Kristiani yang sempurna. 没有一个完美的使徒， Tidak ada satu murid yang sempurna. 他只有彼得。 Dia cuma punya Petrus. 彼得这样的， Maksudnya orang yang seperti Petrus. 又很爱耶稣， Dia cinta Tuhan Yesus, 又很害怕人家的用人， tapi juga sangat takut sama Allah. 甚至不让耶稣相信。 Bahkan yang sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 因为没有完美的基督， Tuhan tidak punya seorang Kristen yang sempurna. 他有的就是你， Yang dia punya hanya saudara. 就是他的主。 Saudaralah Kristianinya Tuhan. 他没有完美的敬拜者， Dia tidak punya penyembah yang sempurna. 他有的就是我们自己。 Yang dia punya hanyalah saudara dan saya. 你就要知道，如果我们 Saudara tahu kalau kita tidak menyembah dia, 在， tidak memuji dia, 他就没有得着赞美， bagaimana dia mendapatkan pujian? 他就没有得到我们的爱。 Dia tidak mendapatkan kasih dari kita. 如果不是你这个奉献， Jika bukan saudara memberikan persembahan, 不是说教会没有收到，是耶稣就没有得到。 bukan maksudnya gereja tidak menerima sesuatu ya, tapi Tuhan Yesus tidak menerima pemberian saudara.
你我就是耶稣基督的子民， Saudara dan saya adalah bagian Tuhan Yesus, warisannya Tuhan Yesus. 所以他最想要的就是我们爱，我们的释放，我们的奉献，在 Jadi yang paling dia inginkan adalah kasih daripada kita, pemberian kita, persembahan kita, pujian kita. 总之，他要的是我们的生命。 Jadi yang dia inginkan adalah kita Amen， pribadi, kehidupan kita. Amen， Amen. 他要的是我们的生命。 Yang dia inginkan adalah hidup kita. 既然他已经给了我们他的生命， Dia sudah memberikan hidupnya. 而且我们凭着信心，相信在他里面，我们的确有一个超过我们所想所求的一种经验。 Dan di dalam dia, dengan iman, kita menerima jaminan, menerima janjinya mengenai bagian atau warisan buat kita. 那么好不好？我们现在来让耶稣基督得奖他的荣耀。 Bolehkah saat ini kita berikan apa yang Tuhan Yesus layak dapatkan, bagiannya Tuhan Yesus? 我们要更新我们的思想， Kita mau perbarui pemikiran kita. 我们要知道十字架不单单是为了我们能够得到什么， Kita harus tahu bahwa salib bukan hanya mengenai apakah kita dapat sesuatu atau tidak. 十字架真正的意义在于神得到什么。 Tapi arti sesungguhnya dari salib adalah apa yang Tuhan dapatkan dari kita. Amen， Amen. Amen。 Amen. 好，我们这样吧，我们起立，我们来做一个祷告， Kita bangkit berdiri, kita mau 一 berdoa. 个奉献我们自己的一个祷告，一个回应他的恩典的一个祷告。 Kita responi kasih setia Tuhan. Sebuah doa mengenai persembahan diri kita.